Tap screen dulu. Kalau nak berjaya dengan bergaya bukannya senang. Tak sanggup tengok rakyat Malaysia tidak pernah tenang. This is not a way bro, this is not a way bro. Berapa banyak kali PM suka, sekarang masa tu kita berubah. Jika takut dengan risiko, jangan cakap soal perjuangan. Jika depan dengan musuh, sistem korupsi aku lawan. Buka matalah anak muda, beri peluang kepada negara. Pilihan di tangan kita, jatuh bangun sama-sama. Aku lakukan ini keranamu. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya keranamu. Selagi ku bernyawa. Tap screen dulu korang. Sekejap lagi kita akan start. Hari ini kita lihat satu perpaduan. Satu jalinan membilang gaung hidup aku dengan aman. Tap screen dulu korang. Tap screen dulu. Selamanya harapan Malaysia aku hingga sampai bila-bila. Aku lakukan ini keranamu. Azan. La ilaha illallah. Allahumma rabbah sayyidah utitama wassalatul qaimah hati Muhammadan wasilatah wal fadilah wa abaku maqamah mahmudan dan sebagainya. Terima kasih siapa yang bagi gift tu. Okay, first of all, thank you Ari. Saya berharap kalau ada live puak-puak sana yang ada planning untuk buat satu gerakan ke, himpunan ke, sabotaj ke, korang rekod lah. Sebab itulah satu video yang diorang nak buat satu pergerakan turun ke pelangai, justice for Saiful lah dan sebagainya. Tak habis-habis lah diorang ni kan. Saya tak berdapat nak terima dengan kenyataan yang diorang masih nak berpetikai berkenaan kes yang dah lama selesai, berkenaan dengan moral PMX dan sebagainya. Dan dia sakit hati sangat dengan live kita. Dan saya dah sediakan segala bukti berkenaan dengan menyokong apa yang diorang dah buat laporan terhadap saya, tak ada masalah.
kita akan lawan tetap lawan. Dan mereka ni adalah syaitan yang bertopengkan manusia lah, kan? Jahat sangat saya nampak, ya. Kita pun tak jahat macam tu lah. Masa dia jadi tebuk atap, kita tak adalah nak pergi sabotaj kerajaan dia. Kita tak adalah nak buat langkah-langkah yang you know, kan? Masya Allah, ni bukan manusia ni. Orang jenis apa macam ni? Hui, orang jenis apa macam ni? Orang tak ada hati perut ni aku nampak ni, kan? Saya harap Allah akan balaslah segala kejahatan, niat buruk, hasad dengki, kan? Dan inilah antara kalau kita lihat akhlak Islami dan politik kebencian. Inilah satu politik kebencian saya nampak. Kalau aku jadi PMS, aku tak akan tengok muka-muka Tengku Ashraf, muka-muka yang sering menuduhnya sebagai yang berkenaan dengan jenayah Qazaf tu, selagi tak dihukum 80 rotan sebatan kerana kesalahan Qazaf tu. Itulah yang Rasulullah SAW lakukan kepada mereka yang menuduh Aisyah, isteri baginda, dengan tuduhan tersebut. Dalam peristiwa tersebut, Aisyah radhiyallahu anhu dituduh melakukan perkara tidak jenayah Qazaf lah, senang cerita. Saya tak nak sebut. Dan berita ini disebarkan oleh puak munafik yang ramai daripada orang Islam terpengaruh dengan mempercayai berita tersebut. Antara mereka mempercayai berita tersebut dan menyebarkan kepada orang lain. Masya Allah. Hai. Jadi orang yang telah menyebarkan berita tersebut telah disebat sampai 80 kali kerana menyebar berita palsu yang menuduh jenayah Qazaf tersebut. Dan Islam menerima sebab itu di dalam Islam kena ada 4 saksi pengakuan tertuduh sendiri dalam masa yang sama mensabitkan sesuatu tuduhan kerana melibatkan keaiban yang besar. Adapun soal benar atau tidak terserah kepada Allah untuk menghukum dia, betul ke tidak. Jadi bagaimana pula dengan pemuka-muka masyarakat, orang munafik ni, terutama daripada pemimpin-pemimpin yang berlagak seperti lebay, lancar lidah dia untuk menuduh PMX bukan-bukan, tapi bukti seperti yang Islam telah tetapkan tak ada. Adakah di dalam Al-Quran mengatakan kena masuk mahkamah dan dibuktikan berkenaan dengan jenayah Qazaf ni barulah betul terjadi? Dan sebagai rakyat Malaysia, kita semua bangga kalau kita dapat ingat balik PMX dijemput ke New York, USA, khutbah Jumaat. Ini jelas menunjukkan makin yakin dunia terhadap PMX itu sendiri. Tapi ada puak-puak yang kurang iman, tak mampu nak kawal perasaan dengki hingga menghina PMX. Saya tak faham lah, menghina seorang orang Islam yang kita nampak dia adalah seorang Islam yang sentiasa menyantuni para ulama, kan? Bukanlah cara orang Islam sebenarnya. Yang menghina, ada je dia nak mencana-canangkan, kan? Lepas tu kita ni dicap sesat oleh mereka yang tak setuju dengan kita. Pegang alat pembesar, pegang mikrofon, duk hina orang macam orang sakit jiwa. Akhlak tak setanding dengan jawatan. Sungguh memalukan rakyat dan negara sebenarnya. Sebab itu kita kata, sebagai rakyat, kita berdoa sajalah kepada Allah Ta'ala supaya mereka diberikan akhlak yang baik, mereka sedaran, supaya kembali mengikut ajaran ajaran agama Islam yang sebenar. Jangan meroyan macam orang yang kena rasuk, kan? Orang yang beriman tak berperangai macam itu. Betul lah apa yang dilakukan oleh PMX. Beliau bersabar meskipun dicaci, dicerca, dihina, dimaki, difitnah 24 jam seminggu, 24/7. Kerana sabar itu diajarkan Al-Quran, diajarkan dalam Islam. Sabar itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa antara ibrah yang kita perolehi dari kisah Rasulullah SAW ialah sabar.
Apa yang dilakukan oleh PMX adalah sememangnya sangat sukar nak dihadam bagi ramai daripada kita. Memang dia seorang yang memang sangat penyabar. Sedangkan itulah ujian bagi hidup dia. Kita setiap manusia ni, kita dalam dunia ni kita ada ujian masing-masing. Terlalu jauh dan kecil apa yang kita hadap. Even apa saja kecaman daripada walak untik ni kan, berbanding dengan apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri. Dan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim tu hadapi jauh lebih kecil daripada Rasulullah SAW pernah hadapi sebenarnya. Jadi PMS ambil jalan bersabar dengan hasad dengki, makhluk yang busuk hati, jiwanya hitam, nuraninya sakit, kan? Tak guna bergaduh bertekak dengan orang yang bela penyakit hasad dengki dalam hati dia. Saya juga ambil pendekatan yang sama. Lebih baik ignore. Sebab tu lah saya dalam setiap banyak masa saya tengok mereka ni sengaja buat live dan provoke saya ignore je. Tak jadi kudis pun. Betul. Dan orang yang nak percaya tu terpulang kepada mereka. Sebab kalau anda percaya, anda boleh nilai sendirilah sebenarnya kan, daripada percakapan, daripada penyampaian, daripada apa yang mereka buat. Orang lain selalu tak kena, sekejap kutuk orang ni, cerca orang ni dan sebagainya kan. Sebab apa jadi begitu? Tapi bila dah jadi kawan mereka, tiba-tiba dah jadi baik, you are the best, you terbaik dah, tiba-tiba suci dan sebagainya. Dan PMS juga dilihat bersabar dengan pembenci ataupun haters kerana mereka hanya cicak mengkarung saja. Sedangkan PMS ni dah pernah lawan dinosaur kan, pada satu masa dulu. Dan sebab tu PMS tak izinkan Menteri KDN dan PDRM menggunakan Seksyen 3/1 atas hasutan 1948 atau 15 ke atas puak-puak Khawarij yang menentang ulil amri ini, kecuali jika mereka berdahaka dan menghina raja-raja, dan kesalahan mendahaka dan mengeji raja-raja diizinkan ditangani di bawah Seksyen 3/1 dan Akta 15 tersebut. Biarlah Allah uruskan para pembenci dia, kerana mereka yang akan mendapat siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Kita buat orang, what you give you will get back. Betul. Lambat dengan cepat saja. Jangan terlalu selesa dengan apa yang kita buat ke orang. Bila kita buat ke orang, kita bertepuk tangan. Kadang-kadang apa yang orang buat kat kita tu, kita tengok ada tak kita cuit orang tu. Dah lama mana kita ni duduk tekan, duduk mainkan isu, duduk keji, duduk hina dan sebagainya kan. Tiba-tiba bila orang ambil tindakan, korang rasa macam dah koyak lah. Bukan masalah koyak kan. Jadi sesungguhnya firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan berperoleh azab siksa yang tidak terperi dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ini surah An-Nur ayat 19 kan. Walaun dan untik ni haters kepada PMX, haters kepada pro kerajaan ini, bukan sekadar maki hamun tapi juga menyebar fitnah, berita palsu yang sebenarnya telah melanggar undang-undang dan perlembagaan persekutuan, melampau syadid dan gulu puak-puak ini dalam menentang kerajaan, bukan sekadar menjadi pembangkang. Tentunya bukan ini yang dimahukan Islam. Dan berpolitik secara ekstrim, memaki hamun, mencerca, mengherdik, menjaja berita palsu, dan memfitnah pemimpin tertinggi negara, memecah belahkan, mensabotase ekonomi, bukan tindakan yang Islami atau sesuatu yang bertanggungjawab. Mahupun patriotik, bukan. Islam tidak menganjurkan kejahatan dan kebobrokan, kerana dalam Islam ada batas akhlak, moral, etika yang tak sepatutnya kita langgar kan. Jadi bersabar dengan hasad dengki dan biarkan haters ni atau musuh menjadi urusan Allah. Itu yang jadi panduan saya jugalah setakat ini. Dan kalau kita lihat orang-orang pembangkang ni janganlah ikut atuk saka.
Sebab korang juga dulu yang lawan Datuk Saka tu siap angkat PMX sebagai pemimpin yang suci dan tinggi akhlak. Siap buat buku pertahankan PMX yang dimalukan oleh Atuk. Alih-alih sekarang korang nak menyatakan apa yang Atuk Saka tu kata betul. Korang tak malu ke? Kan? Korang ni cakap lidah berbelit-belit. Bercabang. Kenapa PMX dibenci sangat? Dia berlatar belakangkan gerakan Islam sejak muda lagi. Isteri dan anak-anak dia terdidik dengan akhlak dan nilai Islam. Kita nampak anak-anak dia semua tutup aurat. Semua bercakap dengan sopan, berakhlak. Tak ada pun memaki hamun orang. Kan? Dia dikenali oleh pemimpin-pemimpin gerakan Islam dunia. Dipenjara kerana fitnah yang direka cipta oleh musuh politik dia. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu golongan miskin dan lemah. Serius menentang rasuah dan salah guna kuasa. Dan dia sekarang ni, saya nak beritahu, dia bekerja tanpa gaji. Kenapa anda membenci dia? Nilai diri sendiri dulu sebelum nak benci orang. Itu sajalah saya nak beritahu di sini. Tak cakap. Silakan Ari. Azan. Okey, saya sambung. So, persoalannya di sini, bolehkah tuduhan qazaf ini kepada seseorang yang telah dijatuhkan hukuman mahkamah? Ini saya baca satu ulasan yang panjang lah. Okey. Apabila MP Putrajaya yang hilang waras dalam parlimen, beliau menjerit menyatakan satu jenayah qazaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan beliau telah disambut ramai netizen, ramai pembenci Datuk Seri dengan bersandarkan keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Okey. Soalannya, adakah boleh kita panjangkan tuduhan itu kerana bersandarkan keputusan tersebut? Bagi tujuan menjaga nyawa, Allah turunkan hukum qisas. Di mana bunuh dibalas bunuh, betul? Logiknya, tidak ada orang yang membunuh jika akhirnya dia dihukum bunuh juga. Gitu. Okey, saya dekatkan sikitlah audio saya. Jadi, bagi tujuan menjaga harta, Allah turunkan hukuman potong tangan kepada pencuri. Ini hukum hudud. Bagi tujuan menjaga keturunan, Allah turunkan hukuman sebat kepada penzina. Allah turunkan hukuman sebat kepada peminum arak untuk menjaga akal. Bagi tujuan menjaga maruah, Allah turunkan jenayah qazaf ini, hukuman untuk orang yang membuat jenayah qazaf, untuk menjaga maruah. Bagi mereka yang menuduh seseorang berkenaan dengan zina dan liwat tanpa membawa 4 orang saksi. 4 orang saksi ni, 4 orang saksi yang adil, yang melihat kejadian tersebut. Kata ulama', jika hanya 3 saksi saja, maka ianya boleh dihukum dengan hukuman takzir. Hukuman qazaf, ini antara bukti kebijaksanaan Allah Ta'ala apabila dunia moden malah mereka boleh cipta bukti video. Mereka boleh adakan DNA. Jadi Allah minta 4 saksi untuk melihat kejadian, untuk meneruskan tuduhan yang mengaibkan maruah orang lain. Hukum Allah ni walaupun sebuah negara tak laksanakan, ia tetap terpakai kepada individu Islam. Contohnya, tak solat. Tak ada orang tahu. Tetap Allah tahu dan berdosa, betul tak? Begitu juga tuduhan zina dan liwat. Ini satu dosa, boleh jadi fasik dan tidak boleh diterima kesaksiannya. Dalam Al-Quran mana ada kata liwat, zina je? Ya, betul. Tapi ingat ayat ni, barang siapa yang menuduh seseorang lelaki dengan perbuatan kaum Lut, sama ada dengan tuduhan sebagai peliwat atau yang diliwat, maka ke atas orang yang menuduh itu hukuman had qazaf. Ini kerana dia menuduh seseorang melakukan persubuhan yang mewajibkan hukuman had. Maka ia menyerupai tuduhan qazaf dengan zina. Inilah pendapat Al-Hasan, Al-Nakhai, Al-Zuhri, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan